Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua anak-anak ustazah. Alhamdulillah hari ini 4 hari bulan 2 2021 hari Khamis kita akan teruskan PDPR kita dengan mata pelajaran akhlak tahun 1. Okey anak-anak ustazah, boleh buka buku akhlak, buka muka surat 1. Baik, semua dah jumpa muka surat 1. Okey, minggu lepas kita dah belajar tentang adab sebelum berdoa. Jadi, untuk minggu ni kita akan tengok mula-mula contoh doa. Contoh doa. Doa ketika melihat cermin. Doa ketika melihat cermin. Okay, hari ini kita akan baca antara contoh yang selalu contoh doa, iaitu doa ketika melihat cermin daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa doanya? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ulang. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Okey. Maksudnya, ya Allah, Engkau telah memperindahkan kejadian rupaku, maka perindahkan pula budi pekertiku. Okey, ini adalah contoh doa yang kita boleh amalkan dalam seharian. Seterusnya kita akan tengok muka surat 2. Semua buka muka surat 2. Baik, kita akan tengok pula tajuk Fadilat berdoa. Fadilat berdoa. Dengan kata lainnya, kelebihan berdoa. Jadi hari ini kita akan belajar apa kelebihan berdoa. Okey, yang pertama, doa satu ibadah kepada Allah. Doa satu ibadah kepada Allah. Yang kedua, dapat menolak bala dan musibah. Dapat menolak bala dan musibah. Yang ketiga, menjadikan hati tenang dan tenteram. Menjadikan hati tenang dan tenteram. Okey, anak faham tak? Ustazah huraikan ya daripada yang pertama. Okey, kita tengok. Doa satu ibadah kepada Allah. Kata kuncinya yang kita akan tengok adalah ibadah. Maksudnya, ibadah yang kita lakukan selain daripada solat, puasa, bersedekah, berbuat baik kepada orang tua, antara lainnya adalah doa. Doa juga dikira sebagai satu ibadah kepada Allah. Kerana apa? Kerana dengan berdoa kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Contohnya, kita nak makan, kita baca doa. Kita nak tidur pun, kita baca doa. Jadi, bila kita sentiasa berdoa dalam setiap perkara yang kita lakukan, insya-Allah kita sentiasa mengingati Allah. Yang kedua, dapat menolak bala dan musibah. Jadi, kata kunci yang kita akan tengok adalah bala dan musibah. Macam mana kita sebagai hamba Allah ni, kita disuruh
untuk memohon hajat ataupun perkara kepada Allah sahaja, bukan kepada makhluk yang lain. Okey. Maksudnya sebelum melakukan satu pekerjaan, contohnya kita nak buat perkara baik, kita disunatkan berdoa supaya setiap perkara yang kita lakukan Allah sentiasa lindungi kita. Ustaz bagi contoh yang mudah, anak-anak nak naik basikal. Kita baca doa dulu sebelum naik basikal, lepas tu naik basikal. Jadi sepanjang naik basikal tu insya-Allah Allah akan lindungi kita daripada sebarang bahaya. Insya-Allah kita pergi dan balik dengan selamat. Alhamdulillah. Yang terakhir iaitu menjadikan hati tenang dan tenteram. Kata kunci kita tenang. Dan lagi satu apa dia? Tenteram. Macam mana? Okey, contohnya setiap kali kita memohon sesuatu kepada Allah, kita berdoa kepada Allah supaya kita ni jadi insan yang sentiasa bersyukur dengan apa saja yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi kita tak risau dah, rezeki ni Allah yang tentukan. Ada sikit kita bersyukur, ada banyak kita bersyukur. Bila kita sentiasa bersyukur, hati kita ni tidak akan rasa gelisah. Kerana apa? Kerana kita dah serahkan diri kita, apa yang kita buat, kita serahkan segalanya kepada Allah. Okey, alhamdulillah. Ustazah harap anak-anak ustazah faham apa itu fadilat berdoa. Okey. Seterusnya tengok dekat bawah tu. Okey, tahukah anda? Okey, silap. Okey, tahukah anda doa senjata orang mukmin. Kita sebagai orang mukmin, doa itu adalah senjata kita, keutamaan kita. Apa-apa kita berdoa. Jadi antara doa yang selalu kita amalkan ialah berdoa selepas solat. Solat apa? Solat subuh, solat zuhur, solat asar, maghrib, isyak. Kita berdoa untuk kedua ibu bapa kita. Macam mana doanya? Jadi Ustazah sediakan doanya. Jom sama-sama kita baca doa. Doa untuk kedua ibu bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Ya Allah, ya Tuhan, ampunkan dosa kedua ibu bapa yang menjaga kami dari kecil hingga dewasa. Macam itulah doanya. Okey, lagi sekali kita baca doa. Anak Ustazah ikut sama-sama ya. Doa untuk kedua ibu bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkan dosa kedua ibu bapa yang menjaga kami dari kecil hingga dewasa. Alhamdulillah. Okey, setakat ini saja. InsyaAllah Ustazah doakan anak-anak Ustazah sentiasa amalkan doa kepada kedua ibu bapa selepas solat. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.